Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Cahab, Vanakkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Khalid Saman, saudara yang berhormat Kota Lama Dr. Faidah Hafizah, rakan lama saya Dr. Cik Ibrahim, yang berhormat Aminul Huda, Ketua Amanah Johor dan Ahli Parlimen Seri Gading. Pemuda kita tadi nampak muda 7 anak. Dia tak beritahu dia ada berapa kabareta. Seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, rakan-rakan daripada UMNO Barisan Nasional, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya Muhammad bin Sabu berkecimpung dalam politik sejak tahun 78 bersama dengan Parti Islam se-Malaysia. Lebih kurang 37 tahun berada dalam parti tersebut, dan jawatan yang paling tinggi saya dalam Parti Islam dulu ialah Timbalan Presiden PAS. Hadirin sekalian, pergolakan dalam parti itu lebih kurang saya tahulah. Sebab saya duduk jawatan tinggi. Saya bukan Ketua Pemuda Cawangan. Saya bekas Timbalan Presiden. Orang nombor 2, anything happen jadi kepada Presiden, saya pangku tahu. Kira itulah. Hadirin sekalian, sekarang kita bersama dengan Parti Amanah Negara, bersama dengan Pakatan Harapan, dan bersama dengan Barisan Nasional dalam membentuk pemerintahan kerajaan perpaduan. Oleh itu, kita berada dalam suasana baru, politik baru bagi rakyat Malaysia, dan pengalaman baru bagi saya sendiri. 44 tahun berlawan dengan UMNO bukanlah senang. Tengok simbol ni sekarang di dadaku. It's not easy. Tetapi kita tahu dalam politik ini tidak ada musuh yang kekal, tidak ada kawan yang kekal. Yang ada adalah kepentingan dan kepentingan parti dan kepentingan rakyat yang kekal. Contoh yang paling hebat kita lihat di Indonesia, Prabowo 2 kali berlawan dengan Jokowi. Perlawanan di sana, pilihan di sana bukan macam kita kempen 2 minggu, mereka kempen berbulan-bulan. Ni nak pilihan raya tahun depan 6 bulan lagi. Sekarang kempen dah. Poster merata di Jakarta sekarang. Pilihan raya tahun depan. Berlawan cukup hebat. 2 kali Prabowo kalah. Kalah pula tak banyak, lebih kurang selisih 5%. Tak banyak lah. Kali kedua Prabowo try lagi, kalah lagi. Paling menakjubkan, Jokowi berbincang dengan Prabowo atas kereta api. Tujuan dibuat, Jokowi kata kamu kena masuk dalam kabinet dan jadi Menteri Pertahanan. Di Indonesia, Menteri Pertahanan, menteri yang agak kanan karena dia menguasai ABRI,
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang anggotanya dekat 1 juta. Jawatan itu jawatan yang paling digeruni di Indonesia. Tapi Jokowi berani beri jawatan itu kepada musuh politik dia. Akhirnya percantuman dua pemimpin itu meletakkan negara Indonesia paling stabil dalam sejarah. Inilah hadirin sekalian, saya harap perkembangan ini, yaitu kerjasama antara PH dengan BN ini, akan mewujudkan kerajaan yang paling stabil dalam Malaysia, insyaAllah. Kerana kedua-dua pihak kena jaga pantang larang masing-masing. Apa kehendak UMNO kita kena tahu. UMNO juga kena tahu apakah hendak amanah, apakah hendak keadilan, apakah hendak DAP. Artinya kita kena saling berbincang, saling bertemu, saling bertukar fikiran. InsyaAllah kerajaan ini paling stabil sehingga pilihan raya akan datang. Dan bila stabil, datang pilihan akan datang, rakyat akan meneruskan lagi kerajaan perpaduan ini, insyaAllah, selepas pilihan raya 4 tahun yang akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ini memanglah orang lama dalam politik, ilmu tak banyak, saya bukan tok guru. Kalau saya bercakap, tuan-tuan boleh percaya ataupun tidak, sebab saya bukan orang alim. Orang alim tok guru, dia bohong pun orang percaya. Karena telah tercetak dalam pemikiran orang ramai, tok guru tak bohong. Muhammad ni siapalah, barangkali hidup, ada buat pahala, ada juga dosa. Kita pula jauh daripada maksum. Kita manusia lemah. Jadi cakap kita boleh dipercayai ataupun tidak. Tapi cakap tu guru dia jadi hukum. Salah ke betul ke, bohong ke, orang anggap itu benar. Malam ini saya nak ceritalah sikit kebenaran di pihak saya. Kita tahu tahun 99 Barisan Alternatif diwujudkan. Barisan Alternatif waktu itu keadilan, DAP dan juga PAS ya, kita bekerja sama. Dalam pilihan raya tahun 99 di bawah Barisan Alternatif, PAS mencapai, awak tu putih-putih, kata engineer. Hadirin sekalian, kenapa yang penting putih rugi ya? Dalam pilihan raya tahun 99, waktu itu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim memuncak. Reformasi kedengaran di bandar dan di kampung. Dalam pilihan raya tahun 99, PAS mencapai kemenangan yang cukup besar, yaitu menang 27 kursi parlimen. Hadirin sekalian, satu kemenangan yang cukup hebatlah selepas berlaku reformasi. Tetapi DAP kalah teruk, di mana Lim Kit Siang kalah di Bukit Bendera dan Karpal Singh kalah di Jelutong. Isu utama pada waktu itu ialah isu negara Islam. Sebab pengundi-pengundi Tionghoa tidak gemar dengan isu negara Islam. PAS mencapai kemenangan yang hebat. DAP hilang terutamanya tokoh mereka yang paling hebat,
Siang dan Karpal Singh. Mereka hanya menang 10 kursi parlimen pada tahun 99, sedangkan pada waktu itu kalau DAP dapat undi yang cukup, kita agak boleh mengambil alih pentadbiran Malaysia. Lepas tahun 99, DAP umum keluar daripada Barisan Alternatif. Dan tahun 2004, mereka bertanding berlawan dengan Barisan Nasional, tidak bersama dengan Barisan Alternatif. Hasilnya DAP menang 12 kerusi. Pak Lah baru jadi Perdana Menteri dengan Islam Hadari. Orang Melayu menyokong Pak Lah begitu hebat pada waktu itu. Berlaku perubahan sempadan. Siang Karpal kembali menang. Kali ini Karpal bertanding di Gelugor. Lim Kee Siang bertanding di Ipoh Timur. Dan mereka menang 12 kerusi. DAP nampaknya pulih. Pas pula merosot. Kami tinggal 7 kerusi saja pada waktu itu. Hadirin sekalian, menjelang pilihan raya tahun 2008, usaha untuk menggabungkan kerjasama PAS dan DAP Keadilan berterusan, dibuat oleh berbagai pihak. Hadirin sekalian, yang ni Ustaz Hadi tak cerita, yaitu DAP minta negara Islam tidak boleh disebut, dan PAS bersetuju gantikan negara Islam dengan negara berkebajikan atau negara yang justice. PAS sanggup gugur negara Islam, istilah, dan ganti dengan kerajaan berkebajikan. Ada tak pemimpin PAS bagi tahu hal ni kepada tuan-tuan? Ada ke tak? Kenapa dia sembunyi fakta ini? Hadirin sekalian, tapi saya nak tenang, saya takut saya marah. Tenang Muhammad, tenang. Dan kita berkempen di atas negara berkebajikan dan welfare state. Tapi DAP tidak juga bersama dengan Pakatan Rakyat. Kita bekerjasama dalam bentuk dipanggil tahalluf siasi. Tahalluf siasi. Maka disusunlah pilihan raya 2008 kerjasama dalam bentuk tahalluf siasi. Yaitu kita nak bentuk kerajaan kebajikan atau welfare state, dengan tidak lagi menyebut negara Islam. Hadirin sekalian, dalam pilihan 2008 paling cemerlang, di mana kita dapat menguasai 5 buah negeri, yaitulah Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, dan Kelantan. Hadirin sekalian, kerajaan kita kemudiannya hilang di Perak, hasil daripada beberapa orang wakil rakyat dibeli ataupun melompat. Kerajaan kita terus bertahan di Terengganu, di Pulau di Selangor, di Pulau Pinang, dan di Kedah, terus bertahan, dan Kelantan. Menjelang pilihan raya 2013, isu hudud bergema di Malaysia ini. Isu hudud. Maka hadirin sekalian, saya ringkaskan cerita. Pemimpin Pakatan Rakyat membuat perbincangan khas di pejabat PAS
Jalan Raja Laut. Perbincangan itu berlaku pada tarikh saya mana tertinggal lah nota ni. 29 September 2011. Yang hadir daripada pihak DAP yang saya ingat, Lim Kit Siang, Karpal Singh, Anthony Look, Lim Guan Eng, Lim Chin Tong. Beberapa orang lagi saya tak ingat. Daripada PAS yang saya ingat, Togo Haji Adi, saya, Dr. Zul, itu yang hadir, dan Mustafa Ali, Setiausaha Agung. Daripada Keadilan, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Saifuddin Nasution, dan beberapa orang yang lain lagi. Dalam perbincangan itu, Karpal Singh keras, no hudud, sebab ia bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Karpal keras, itu pendirian Karpal. Akhirnya, keputusan apa yang dicapai? Keputusannya agree to disagree. Yaitu kita agree dalam perkara yang kita bersetuju bersama, di antaranya untuk melawan ISA, ganti undang-undang ISA, good governance, menentang rasuah, dan apa saja yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan dijunjung bersama. Yang disagree-nya soal hudud. Maka selepas mesyuarat itu ulang dan kita teruskan kerjasama dalam pilihan 2013 dengan slogan agree to disagree, yang mana kita setuju bersama banyak, yang tak setuju bersama hanya 1-2, di antaranya hudud. Hadirin sekalian, dalam pilihan 2013 kita kekal menang di Selangor, kita kekal menang di Pulau Pinang, kita hilang Kedah, dan kekal Kelantan. Hadirin sekalian, masa berlalu, kita dah dengar sudah ada gamitan UMNO. Ni pemimpin UMNO kalau ada syok mana ni? Ada. Sudah ada gamitan UMNO ke arah nak mewujudkan unity government. Oleh itu, muktamar PAS pada 2015 bukan melalui perbincangan yang panjang, tiba-tiba disiarkan PAS putus hubungan dengan DAP. Tak timbul masalah hudud tak hudud ni, kerana hudud telah dipersetujui, agree to disagree. Begitu juga hal negara Islam telah dipersetujui, yaitu kita sebut negara kebajikan. Tapi Presiden PAS kata DAP tolak negara Islam, sebab itu kita pecah dengan DAP. Bohong atau tidak? Bohong. Tapi dia tu guru, dia bohong orang percaya. Aku cakap betul, hampa tak percaya. Hadirin sekalian, kemudian kita lihat perkembangan politik selepas itu. Memang UMNO bersama dengan PAS akhirnya tubuh Muafakat Nasional. Saya tak percaya UMNO PAS boleh bersama dengan UMNO. Sepanjang saya berada dalam PAS, UMNO ini rosak akidah. Siapa yang beritahu? Ustaz Adi. Siapa yang beritahu? Ulama-ulama. Tiba-tiba mereka lebih peluk dengan UMNO. Pelik. Tapi saya ucap terima kasih, karena PAS boleh berkawan dengan UMNO di bawah Muafakat Nasional,
menyebabkan amanah berkawan sekarang PAS tak boleh kata apa. Terima kasih pada PAS. Kalau tidak kami kena kapiak mampu. Tapi untuk orang Johor sekalian, fatwa Haji Hadi akan berubah setiap pilihan raya. Kalau dulu akidah orang UMNO tidak sahih, sehingga akhirnya tercetus peristiwa Mamali, dan kemudiannya boleh dengan UMNO BN karena itu anugerah Allah. DAP boleh bersama karena DAP menerima perlembagaan Malaysia. DAP mendukung demokrasi. Bahkan selepas pilihan raya 2013, Presiden PAS berkempen untuk calon DAP di Teluk Intan, memuji DAP secara progresif dan menjunjung perlembagaan Malaysia. Maka PAS boleh bersama dengan DAP. Bila bercerai dengan DAP, DAP jadi komunis pula sekarang. Inilah dia Presiden PAS. Tak pelik, 3 tahun lagi dia puji pula DAP. Dia kata pula kepada Bersatu macam-macam. This is ulama Rusila. It will change every election. Tetapi orang Islam percaya apa yang dia cakap. Mereka tak percaya Khalid Samad cakap. Mereka jaranglah percaya dengan saya ni, tapi dia tu guru, dia ulama. Hadirin sekalian, lepas itu kita lihat hal hudud memang menjadi perjuangan PAS. Tetapi bila mereka dapat kuasa, hudud tak jadi perjuangan. Pelik, patutnya masa berkuasa lah mereka membawa usul 355 dalam parlimen. Kalau mereka bawa usul 355, menteri undang-undang pula daripada PAS, bukan daripada yang lain. Kalau dia bawa usul 355, kami orang Islam salah, kami kena mesyuarat. Orang Islam daripada BN, UMNO, ahli parlimen Islam daripada Amanah, ahli parlimen Islam daripada Keadilan, ahli parlimen yang beragama Islam daripada Sabah dan Sarawak, kami kena bincang. Sebab ini ke arah untuk melaksanakan syariat Islam. Tapi kita tunggu masa mereka memerintah, hudud tak bunyi langsung. Sekarang bila jadi pembangkang, hudud hidup balik. Bohong ke tidak Presiden PAS ni? Tapi dia tu guru, hampa percaya. Aku orang biasa aja. Aku hanya insan biasa yang menumpang hidup di bawah parti Islam, berjuang bersama. Orang gembel, bukan orang hebat. Tok guru hebat, bercakap di selit Quran dan hadis sebagainya. Sekarang hudud muncul semula. Kenapa? Karena mereka sudah hilang kuasa, maka dicakapkan semula isu ni. Ni sahabat saya, Mak Madlan. Sila kejap lagi. Alhamdulillah. Jadi tadi sekalian, PAS berpisah dengan DAP pada 6 Jun 2015. Okey, dia berpisah dengan PAS, berpisah dengan DAP, kononnya isu negara Islam, walaupun dia berbohong. Berpisah dengan UMNO, apa pula? Isu apa? Berpisah dengan Keadilan, isu apa? Tak lama lagi mungkin berpisah dengan Bersatu, isu apa pula? Artinya hadirin sekalian, mereka meraba-raba. Dan masalahnya anak-anak muda yang baru mengundi dan sebagainya, hal pengalaman politik dan maklumat-maklumat tak ada pada mereka. Mereka ikut arus ini. Karena kononnya sekarang ini bila kita memerintah,
Islam terancam. Masa PAS bersama dengan DAP, Islam tak terancam. Betul ke tak? Kita merintah di Perak bersama DAP. Dan PAS memerintah di Pulau Pinang bersama DAP. PAS memerintah di Selangor jadi EXCO bersama DAP. Masa itu Islam tak terancam sebab mereka jadi EXCO. Bila dah tak menang, DAP bergabung dengan kita, DAP anti-Islam. Artinya fatwa Presiden PAS berubah ikut musim. Tak apalah, tuan-tuan kan nak percaya ke aku ni manusia kerdil. Dia ulama, bohong pun orang terima. Sekarang ni, cuaca macam ni, kalau Haji Hadi kata hujan, pengikut dia percaya. Hujan, sebenarnya Tok Guru nampak, kita tak nampak. Hadirin sekalian, inilah. Dan kita lihat mereka bersama dengan Muafakat Nasional tidak lama kemudian bercerai. Mereka kita lihat sepatutnya ulama orang yang berprinsip. Kita PAS, kita biasa dulu isu Mamali. Saya kena buang daerah di Kuala Pilah 2 tahun. Ceramah PAS begitu hebat, ramainya orang hadir. Isu Mamali. Tapi datang pilihan raya, PAS menang 1 kursi parlimen, 3 kursi Dewan Undangan Negeri di Kedah. Ahli PAS tak memberontak. Kita terima keputusan rakyat. Tak apalah, tak menang lagi, kita kempen. Dan orang yang macam saya ni, orang yang apa dia kata semalam tu, bukan lemah akidah apa? Yang takut kalah. Sebab itu bersama dengan DAP. Hak takut kalah ni lah masuk ISA berkali-kali. Hak takut kalah, hak yang inilah yang Khalid Samad berapa kali kena tangkap, Datuk Mahfuz Umar, Salahuddin Ayub. Hak berani ni, hak duk keliling Ustaz Hadi, hak pembodek dia tu. Tak apa, hak kami ni semua jenis takut kalah. Kita kalah tahun 86. Saya tahun 86 bertanding lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hantar songkok ayah balik Matampau. Karena badan duduk di Kuala Pilah. Kita terima kekalahan. Tahun 90 kita menang di Kelantan, tak menang Malaysia, terima kekalahan. Tahun 99 kita anggap boleh ambil alih, menang 27, tapi tak cukup kursi, kita terima. Ini yang Tok Guru Yang Aziz Ustaz Fadil ajar pada kami. Mari 2018 kita menang. Presiden PAS tak terima kemenangan itu. Dia bersama dengan kumpulan Sheraton untuk tumbang kerajaan, bukan melalui pilihan raya. Tunggu apa macam ni? Patutnya dia kena bagi tahu ahli bersabar. Kita sedang menuju kemenangan. Intan Surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Sabar sikit, kita boleh ambil alih. Tidak, dia bersama dengan gerombolan tumbangkan kerajaan melalui Sheraton Muka. Dan ulang sebut, Khalid sebut tadi, lepas pilihan 6 negeri ini tukar kerajaan. Kemudian dah kita menang 3, dia 3, sebut lagi lepas pilihan raya di Johor ni tukar kerajaan. Dia ni jenis apa dia lah otak dia, saya pun tak tahu. Tapi yang saya nak sebut di sini, bilang ulama, orang begitu besar, dia bercakap tak betul, orang terima. Bila saya bercakap betul pun orang tak terima, kerana aku ini kununya bukanlah berilmu. Hadirin sekalian, saya sebenarnya saya tak mau sentuh Presiden PAS ni. Saya hormat dia. Beberapa perkara pun dia juga berjasa pada saya. Tapi kalau main duk mohong di Johor ni, saya tak boleh sabar. Hadirin sekalian, saya sebut tadi, bercerainya dengan DAP kemudiannya itu tidak melalui perbincangan, bukan masalah hudud, bukan masalah apa, tapi mereka memang
ke arah nak bersama dengan UMNO pada waktu itu dan meninggalkan DAP, meninggalkan keadilan. Tapi UMNO ni jenis bijak, dia nampak tembelang cepat, dia kuih awal. Mereka memang orang lama dalam politik. Dan sekarang nanti saya, prinsip saya kalau keputusan parti saya pegang. Berkawan dengan DAP, saya berkawan betul-betul. Saya pergi rumah Kik Siang, saya pergi rumah Guan Eng main rumah saya. Hari Chinese New Year saya pergi rumah Guan Eng, dia tinggalkan dapur dia, dia cuci bersih, suci semua, minta saya tolong masak. Kita berkawan. Bila berkawan dengan UMNO macam itulah, aku sayang sungguh pada UMNO sekarang. Saya bukan jenis berkasih dengan Mak Madlan, kenyit mata kepada orang lain. No! Itu panepah. Sekarang dia berkawan dengan Bersatu, kita tidak tahu matanya kenyit kepada siapa. Masa dia duduk berkawan dengan keadilan, dengan DAP, dia kenyit kepada UMNO. Kemudian bila dia hilang UMNO, dia kenyit dengan Bersatu. DAP, kalau pas kenyit mata kepada kamu, kamu tutup kedua-dua mata. Kita bila kita buat, sebab nak bertahaluk dengan DAP melalui hujah. Ulama ni keluar pandangan ni, ulama keluar pandangan, akhirnya mereka kata boleh, kita terima lah. Kalau nak bercerai, kenapa? Bincang balik. Kemudian kita tahu, kali ini bukan bincang, tapi keadaan yang menentukan lepas pilihan raya, siapa pun dapat majoriti. Nak bentuk kerajaan, BN setuju, parti lain tak setuju. Cukup 112, Sabah Sarawak setuju. Sekarang kita bersama dengan BN UMNO. Jangan bimbang Mak Madlan, kasihku padamu takkan berubah, insya-Allah. Dan kita akan bina bersama, termasuk negeri Johor ini, di bawah kerajaan perpaduan. Dan kami tak tinggal dasar Islam. Amanah terus mendukung dasar Islam rahmatan lil alamin. Rahman untuk semua, Islam itu. Kita bercakap depan DAP, tak sembunyi. Kita bercakap depan keadilan, non-Muslim tahu. Sebab Islam ni boleh bawa rahmat kepada semua. Dan kerajaan Madani, tuan-tuan tahu, yang mula sebut ini cara hebat di Malaysia, Lim Kee Siang. Banyak orang tak tahu benda ni. Tapi kerana dia sebut, dia pula bukan Islam, orang tak peduli. Sebab dia tahu konsep Madani itu, konsep yang bawa ketamadunan kepada manusia dan sistem politik dan keadilan. Kita mendukung dasar Islam. InsyaAllah, kalau kita kata tak akan berpisah dengan parti lain, itu Wallahualam. Tapi bila kita berkawan, kita kena kawan sungguh. Sebab itu saya bercakap di Negeri Sembilan, di mana-mana pilihan raya 2 minggu yang lalu. Kalau mana-mana calon keadilan yang kalah, BN bertanggungjawab. Kalau mana-mana calon BN yang kalah, Pakatan Harapan bertanggungjawab. Tanda kita bersatu erat. Dan kali ini di Johor, kita yakin kestabilan diutamakan. Tadi saya melawat Pasir Tanjung Pelepas. Saya mendengar taklimat tentang perkembangan pelabuhan Tanjung Pelepas. Dan kita mendengar Makis, iaitu satu badan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, menjaga sempadan hal-hal makanan yang tak berasas, yang tak halal dan sebagainya, beracun dan sebagainya, dijaga oleh mereka. Tanjung Pelepas berkembang begitu hebat dan dia menjadi pelabuhan di antara top 20 dalam dunia sekarang ini. Dan bila siap tempat yang baru nanti, Tanjung Pelepas ini akan menjadi pelabuhan nombor 1 di Malaysia. Ia terletak di mana? Di Johor. Siapa yang bekerja di situ? Majoritinya anak-anak Johor. Wanita jadi pemandu-pemandu yang membawa kren untuk kapal-kapal semua.
wanita yang begitu hebat, begitu berani saya tengok tadi di sana. Jadi hadirin sekalian, saya harap semuanya kita ini membina kesatuan yang baik. PH dan juga Pakatan Harapan, PH dan juga BN, supaya kita dapat membina kesatuan, insyaAllah pada 9 hari bulan nanti kita menang kedua-duanya, DUN dan juga Parlimen. Dan wakil-wakil rakyat yang ada ini berjanjilah untuk teruskan kerja-kerja Allahyarham Salahuddin Ayub. Saya tadi cakap Salahuddin ini nanti saya sebab hilang habis cerita. Salahuddin Ayub, dia seorang aktivis mengatasi politician. Hidup dia, saya panggil apa program tunjuk perasaan ke apa ke semua, dia turun. Dan masa dulu ni dia naik bas pergi Kelantan. Bukan ada duit macam budak sekarang ni, naik bas, naik kereta api, kadang-kadang tidur di stesen bas. Ini perjuangan dia. Dia lebih daripada seorang aktivis, daripada seorang ahli politik. Sebab itu bila dia jadi menteri, kita lihat kerja-kerjanya ialah bagaimana nak menangani masalah rakyat, terutama hal kenaikan harga barang. Oleh itu, ADUN yang akan menang. Mana tu? Yang akan menang nanti. Tengok, kempen mereka tenang ya. Dia kata ni macam Cina. Kalau muka dia macam Cina kan macam India, apa masalah? Tuhan yang jadikan. Ini pula komunis sampai pakai. Ni, puak-puak pah ni. Aku lah kalau bukan kempen pula aku maki mampu. Tapi malam ni aku brek geram. Tapi geram pun kena brek-brek sikit. Yang pentingnya hadirin sekalian, pembohongan boleh dilakukan oleh sesiapa. Dia bertaraf mana sekalipun. Tapi saya mendedahkan rakan-rakan di sini ada fakta yang berlaku. Tahalusiasi Pakatan Rakyat, bercerai dengan DAP kenapa dan mengapa, bercantum dengan UMNO kenapa, bercerai dengan UMNO kenapa. Inilah PAS. Fatwa mereka akan berubah setiap kali pilihan raya. Anak-anak muda sekalian, kenalilah PAS. Kalau tak tahu, mari jumpa Pak Ahmad. Pak Ahmad lama berada di situ. Dan Pak Ahmad juga terlibat dulu dalam kumpulan Walaun yang menyokong apa saja, terutama sekali sehingga ditahan beberapa kali oleh pihak pemerintah dan sebagainya. Tapi kita makin tua makin rasional, dan sekarang kita kemukakan Islam rahmat untuk semua, dan kita bersama dengan Barisan Nasional untuk membina Johor yang lebih maju, lebih baik, lebih membangun pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.